Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Penahakim yang bertunjangkan paksi kebenaran, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh berlayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelum kata mengatur bicara, sebelum bicara mula berhujah, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan tonggak membawa maksud tiang, manakala perpaduan pula bermaksud penggabungan. Kesimpulannya boleh disimpul bahawa bahasa Melayu merupakan asas dan alat untuk mengukuhkan persefahaman antara kaum di Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya pertama di bawah lambang kata pembinaan negara dan kebudayaan. Perkara 152, perlembagaan persekutuan ini telah mengiktirafkan dan mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Kita hidup berbelah bangsa, Melayu, Cina dan India, serta lebih 40 lain kaum di Malaysia. Maka wajarlah bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa utama bagi memudahkan komunikasi antara kaum. Hujah saya kedua di bawah kata kunci lambang jati diri, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman, pernah menyatakan bahawa adalah wajar bagi sesebuah negara mempunyai bahasa sendiri. Oleh itu, bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warga negara Malaysia. Buktinya hari ini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa penyatuan. Lihatlah negara Jerman yang memartabatkan bahasa mereka sendiri. Jadi, bahasa Melayu juga mampu menjadi lambang negara Malaysia di persada dunia. Hujah saya yang ketiga di bawah kata dasar pemakin kecemerlangan negara. Hadirin sekalian, pastinya peristiwa 13 Mei 1969 tidak pernah dilupakan. Rusuhan kaum yang telah meragut banyak nyawa dan menggugat perpaduan. Mahukah kita bisa berpuas dua kali? Tidakkan hadirin dan hadirat sekalian. Jadi, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara mampu mewujudkan sebuah negara yang aman damai dan sekaligus mampu membina kejayaan negara dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Mahathir Mohamad, telah menetapkan sasaran tahun 2020 menerusi pelaksanaan dasar pandang ke timur dan menjadikan negara Jepun sebagai sumber inspirasi kejayaan teknologi dengan satu bahasa. Hujah saya yang terakhir di bawah lambang kata bahasa meningkatkan kualiti ilmu. Ilmu pengetahuan mampu memupuk perpaduan seperti mana usaha Kementerian Pelajaran Malaysia mengembalikan mandat kepada bahasa Melayu dalam pengajaran matematik dan sains. Adalah satu kejayaan yang tepat. Ini sebenarnya dapat mendapat menjurang pendidikan antara murid bandar dan murid di luar bandar. Hadirin dan hadirat yang dihormati, begitu juga MBM, MBI, satu program yang memartabatkan bahasa Melayu memperkukuhkan bahasa Inggeris menjadi dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebagai penutup tirai pidato, ayolah semua kita bertaras anasir-anasir negatif berkaitan bahasa kebangsaan yang bisa merosakkan perpaduan. Sayangilah bahasa kita, bahasa budaya bangsa. Bahasa Melayu, tonggak perpaduan negara. Sekian, terima kasih.